الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Muka surat 12, perenggan yang ketiga. Muka surat 12, perenggan yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Hendaklah saudara-saudaraku, yakni saudara-saudara seagama, hendaklah saudara-saudaraku sedarkan bahawasanya ilmu tauhid ini bukan sekali-kali ilmu yang seperti belajar Fatihah dan Tahiyyat umpamanya. Yakni bukan ilmu yang bangsa belajar baca huruf dan hafaz pada lidah dan bibir mulut. Kita sambung lagi pengajian kita menerusi kitab Taqribul Ikhwan, kitab yang membicarakan berkaitan dengan ilmu akidah. Namun kita masih lagi di dalam perbicaraan nasihat-nasihat daripada pengarang kita sebelum ianya memulakan perbicaraan yang sebenar, iaitulah berkaitan dengan ilmu untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terdiri daripada mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sambung lagi dengan kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hendaklah saudara-saudaraku sedarkan, yakni dengan bahawa, hei saudara-saudara, sedarlah, khabarlah, ingatlah, fahamlah bahawasanya ilmu tauhid ini, ilmu tauhid ni, apa ilmu tauhid? Ilmu untuk kita mengesakan Allah, tu nama ilmu tauhid. Yang mana ilmu tauhid ni yang membahaskan berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah,
kepercayaan kepada rasul-rasul, kepada malaikah, kepada kitab-kitab, pada hari kiamat. Itulah nama ilmu tauhid, ataupun dengan nama yang lain ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu ma'rifatullah. Maka itu nama-nama ialah tuannya satu saja. Walau nama banyak, boleh panggil ilmu kalam, boleh panggil ilmu tauhid, boleh panggil ilmu usuluddin, boleh panggil ilmu sifat 20, banyak boleh namanya. Panggilan bagi nama ilmu yang kita nak belajar ni, nama dia banyak, tapi tuan bagi nama tu satu saja. Tuan nama tu iaitulah satu ilmu nak membicarakan berkaitan dengan pembahasan berkaitan kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan juga kepada hari kiamat. Itu nama ilmu tauhid. Walau namanya banyak, boleh dipanggilnya. Misal kita kata seseorang tu pandai memasak, maka kita panggil dia tukang masak. Apabila dia tu pandai masak, pandai memasak, kemudian dia pandai juga membaiki kereta-kereta, panggil dia pada ketika itu pomen, mekanik, sebab dia pandai. Tapi tuannya seorang je. Si Zaid tu, dialah tukang masak, dialah pomen. Nama panggilan dia tu banyak, tapi tuannya seorang saja, iaitulah kena kepada Zaid tadi. Begitulah ilmu yang kita nak belajar ni. Namanya banyak, tapi tuannya satu. Satu ilmu nak membahaskan berkaitan dengan rukun-rukun iman yang 6 perkara. Jadi itulah nama ilmu tauhid. Jadi wahai saudara-saudaraku, sedarlah, khabarlah, ingat bahawasanya ilmu tauhid ini bukan sekali-kali ilmu yang seperti belajar Fatihah dan Tahiyat umpamanya. Bukan, tak sama. Ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu pegangan ni dia tak sama dengan ilmu sebagaimana ilmu yang kita nak belajar untuk membaca Fatihah bagi mengesahkan ibadat solat kita. Tak sama. Tak sama pada pihak mana? Tak sama bukan dengan makna tak sama dengan maknanya ilmu hak belajar Fatihah tu bukan fardu ain, bukan. Ilmu belajar Fatihah tu ilmu fardu ain. Kerana apa fardu ain? Kerana mempelajari, memperbetulkan bacaan Fatihah itu merupakan syarat sah bagi ibadat sembahyang. Kerana rukun sembahyang di antaranya Fatihah, rukun qauli. Maka tiap-tiap rukun qauli, tiap-tiap rukun yang dibangsakan dengan rukun hak passion baca Fatihah, takbiratul ihram, Allahu akbar. Apa lagi? Tahiyat. Kemudian salam. Maka ini dikatakan rukun qauli. Apabila rukun qauli bagi sembahyang, syaratnya pula mesti bacaan tersebut betul. Tidak boleh
ada cacat celah pada satu huruf daripada huruf-huruf yang disebutkan dengan rukun qauli di dalam solat tadi. Tak boleh ada cacat celah. Assalamualaikum warahmatullahi, tak sah. Tidak ada alif lam. Mesti assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak jadi. Demikianlah Fatihah. Allah bukan tu semua tu perlu kepada talaqi. Perlu kepada kita pergi di hadapan guru, baca, dengar betul ke tidak bacaan kita. Kalau guru tu sign right, sahlah solat kita. Kalau guru tu pangkah, belajar betul bacaan kita. Kerana apa? Kerana Fatihah, tasyahud, salam, takbir ni merupakan salah satu rukun qauli. Merupakan rukun qauli bagi ibadat sembahyang. Maka kena betul bacaan. Mesti belajar. Lalu tu, maka fardu ain. Belajar tadi. Betul bacaan tadi. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, ilmu tauhid ni mu kena sedar. Engkau kena khabar. Engkau kena tahu beza. Yang mana ilmu tauhid bukan sesekali ilmu yang seperti belajar Fatihah dan tahiyat umpamanya, bukan, tak sama. Apa makna tak sama di sini? Yakni ini tak sama tu. Bukan sesekali ilmu tauhid sama seperti ilmu yang kita belajar Fatihah, tahiyat tadi untuk bacaan sah solat kita. Yakni dengan maksudnya bukanlah ilmu yang bangsa belajar, bukanlah ilmu yang jenis memada dengan sekadar kita belajar baca huruf-huruf, biar kena bacaan huruf-huruf, biar betul bacaan huruf-huruf, dan hafaz pada lidah dan bibir mulut. Tak sama. Sebagaimana menyangka begitu oleh orang-orang yang bodoh-bodoh. Tak sama, dia kata. Dengan maknanya ilmu tauhid ni bukan satu ilmu jenis dia hafal, bukan. Bukan satu ilmu yang mana ilmu ni boleh kita baca dengan fasih. Ujuk, qidam, bakok, boleh buat nasyid. Kalau kita katakan begitu, ni sangkaan orang-orang yang bodoh, kata tuan kita. Tak sama. Kerana itu kita lihat ramai yang tidak cakna di dalam pengajian, mengutamakan yang tidak utama daripada yang utama. Sedangkan yang utama ilmu akidah. Maka difahaman orang-orang yang cetek ilmu, difahaman orang-orang yang tertipu, pada sangkaannya cukup dah dengan dia khatam Quran, dengan dia belajar talaki Al-Quran, cukup dah, sekarang ni aku boleh solat betul apa semua. Tapi mengabaikan pengajian ilmu akidah, mengabai, disangka-sangkakan di dalam hati dia, aku lepas dah. Cukuplah kita belajar di zaman tadika, di zaman sekolah. Ingat ni, wujud, kedang, bakok boleh sebut ni, cukuplah tu. Ni ilmu bukan ilmu hafal. Sebagaimana hak kita hafal di peringkat sekolah sana, tak sama. Hak tu fardu ain di usia tersebut, bukan fardu ain di usia kita yang telah baligh sampai umur ataupun mukallaf. Tak sama. Jangan sangka begitu, tak sama.
Bukan satu jenis ilmu yang belajar sebagaimana kita belajar Fatihah, iaitu biar betul huruf-huruf boleh hafal di lidah, boleh sebut di bibir mulut. Bukan. Sebagaimana yang disangka begitu oleh orang-orang yang bodoh-bodoh, yakni orang yang tidak faham hakikat ilmu akidah. Dia sangka begitu tu yang mengambil pesaka. Yang mana dia faham ilmu akidah, ilmu sifat 20 ni cukup dengan hafal saja wujud kidam baqa, ataupun cukup dengan kita boleh mengerti manakah sifat nafsiyah, boleh hafal wujud. Jika orang tanya mana sifat salbiyah, boleh hafal kidam baqa sehinggalah wahdaniyah. Manakah sifat ma'ani, boleh sebut kidrak hingga sifat kalam, semata-mata hanya hafal. Ini semua adalah sangkaan yang salah, yang mengambil pesaka daripada tok-tok nenek yang jahil-jahil, yang tak faham hakikat ilmu usuluddin juga. Yang mereka ingat ilmu akidah ni ilmu passion, boleh sebut, boleh reti, boleh kita hafal, boleh kita nyatakan pada lidah. Bukan ilmu fashion tu, bukan. Ilmu akidah ni bagaimana ilmu akidah ni? Hanya ilmu akidah ni ialah ilmu yang menyuluh kita, merupakan satu ilmu yang menyuluh kita dengan sebab ilmu ni dapat suluh dengan fikiran kita yang insaf, suluh supaya tertarik pengertian, supaya kita faham maksud satu-satu sifat-sifat, tiap-tiap satu daripada sifat-sifat Allah dan Rasul, hingga tertanam yakin, sehingga tertanam keyakinan tadi di dalam hati-hati kita masing-masing, serta jom tu maknanya serta lah di hati kita. Ni maknanya kita terima. Jom tu dengan makna kita mengaku dan terima dan tasdiknya, membenarkan di dalam pada mata-mata hati. Itulah ilmu akidah. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin ni bukan ilmu passion hafal, bukan ilmu passion ingat di mulut, betul bacaan wujud, bukan. Tapi satu ilmu yang mana satu ilmu ni kita faham di hati kita, bukan hanya setakat kita faham di hati kita, tahu di hati kita, mengerti satu-satu daripada sifat-sifat yang lagi kita akan belajar ni, tetapi mengaku, terima, tasdik, membenar dalam hati, i'tiqad dalam hati. Itulah nama ilmu usuluddin. Bukan ilmu hanya tahu sahaja. Kalau tahu sahaja tak jadi. Allah ada. I'tiqad, tak i'tiqad dalam hati, tak membenarkan dalam hati, tidak kata dalam hati. Itu bukan nama, itu bukan pegangan yang yakin lagi tu. Tahu sahaja. Kalau tahu sahaja, tidak ada beza dengan kaum Yahudi, di mana Yahudi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perangai sifat Yahudi ni di antaranya dia tahu bahawa Nabi SAW tu ialah Nabi yang sebenar, tapi dia tak i'tiqad. Allah Ta'ala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah Ta'ala berfirman, mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka itu kenal akan Nabi SAW. Mereka kenal tu sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Ni anak aku. Aku tahulah ni anak aku.
Maka kenanya mereka Yahudi ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia kena anak dia tadi, dengan bahawa dia tahu ni betul-betul utusan Allah, orang yang dipercayai. Dia tahu, tapi dia tidak membenar, dia tidak i'tiqad. Itu Yahudi. Sehingga ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abdullah bin Salam. Sayyidina Abdullah bin Salam ni merupakan pendeta Yahudi sebelum daripada datangnya Islam, datangnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia alim dengan kitab Taurat, dia berpegang dengan kitab Taurat, dia beriman dengan kitab Taurat. Lalu tu Sayyidina Umar tanya, wahai Abdullah bin Salam, Al-Quran menceritakan puak-puak kamu tu, hak sebelum ni kena Nabi Muhammad sebagaimana kena anak kamu, iya ke? Sayyidina Abdullah bin Salam mengatakan, ya, bahkan kami kena Nabi Muhammad lebih daripada kami kena anak-anak kami sendiri. Kalau anak-anak kami sendiri boleh jadi ada jembalan-jembalan yang lain, boleh jadi ada benda-benda hak lain timbul ni. Tapi kalau Nabi Muhammad sungguh sengoti betul sebagaimana hak diceritakan di dalam kitab Taurat, rambut nabinya begini, kulit nabinya begini, cara berjalan nabinya begini, rupa parah nabinya begini, hak sekarang duk ada tu sama betul-betul, kami percaya. Tu kami, maknanya kami tahu gitu. Tapi puak-puak mereka tidak beriman, tidak berpegang, tidak beriktiqad. Itu golongan Yahudi. Maka mereka tahu. Maka kalau kita hanya tahu sahaja, tidak iktiqad, maka ianya masih lagi tidak dikatakan orang yang beriman. Ini ilmu akidah, ilmu passion kita kena iktiqad, kena pegang, kena ikat, kena tasdik dalam hati kita. Ataupun dengan kata bahasanya menggambarkan i'tiqad tu, sungguh ke Allah ada? Itu kalau kata dengan mulut. Ya, kalau kata dengan mulut, tentu Allah tu ada. Kalau kata di mulut, nak menceritakan hak dikata di mulut tu, di hati pun biar begitu juga. Itu panggil i'tiqad. Kalau tahu saja, tidak iya dalam hati kita, tidak sungguh dalam hati kita Allah ada dan lain-lain daripadanya, hari kiamat ada dan lain-lain daripadanya, tidak iya dalam hati, tahu tapi tidak iya, maka ini tidak dikatakan yang beriman. Itu ilmu iman, ilmu akidah, ilmu tauhid, satu ilmu yang nak kita berpegangkan dalam hati kita masing-masing. Dan jikalau tidak pandai dan tidak ingat, tak sebut di mulut, dan jikalau tak pandai dan tak ingat nak sebut dengan mulut sekalipun, tak apa ilmu akidah. Walaupun kita tak pandai nak sebut di mulut, tak pandai kita nak kata di mulut, tak ingat bagaimana cara huraian dia, tapi betul, cukup dah. Walau tak pandai nak hafal, tak ingat nak hafal, tak reti nak sebut sekalipun, tak mengapa. Asal kita i'tiqad dalam hati kita betul sebagaimana Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu usuluddin. Maka sia-sialah, maka rugilah
tidak berfaedahlah orang-orang yang berharap, yakni orang-orang yang rasa cukup kepada semata-mata ingat dan lancar pada bibir-bibir mulut jua, dengan tidak tahu maksud dan tujuan perkataan-perkataan yang ia seorang hafaz itu, dan jika dipuji akan dia, akan apa yang disebutkan dia hafaz, sekalipun rugi orang ni, tak ada faedah sikit pun untuk iman dia, kerana pandai hafaz je, boleh buat nasyid saja, tapi faham ke tidak, pegang ke tidak, iktikad ke tidak, tak iktikad pun, nasyid saja pandai sebut, boleh hurat, boleh menyatakan ini bahagian daripada sifat ma'ani, ini bahagian daripada sifat nafsiyah, boleh sebut, tapi tak iktikad, tak jadi, rugi. Ilmu ni satu ilmu yang kena ikat, kena pegang, kena letak dalam hati kita, kena beriktikad dengan yakin di dalam hati kita. Ini nama ilmu usuluddin. Dan janganlah sekali-kali kaumku, saudara-saudaraku, kawan-kawanku mendengar dan menurut dan percaya. Jangan kamu dengar, jangan kamu turut, jangan kamu rasa betul kepada perkataan-perkataan yang terbit daripada perkataan-perkataan yang keluar, yang muncul daripada orang-orang, yakni daripada mulut orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang menyangka mereka itu dengan tak ada faedah, tak berguna, tak ada guna, tak hajatkan, tak payah, tak perlu kepada membanyak-banyakkan ilmu usuluddin. Jangan dengar perkataan-perkataan begitu. Tak payahlah belajar ilmu-ilmu agama ni, tak payahlah belajar banyak-banyak, cukup dah, ni boleh dah kita baca Quran sekarang ni, khatam dah kita Al-Quran sekarang ni, alhamdulillah dah, cukuplah tu belajar-belajarnya. Jangan dengar, jangan turut perkataan orang-orang begini ni, jangan percaya perkataan-perkataan orang begini ni. Tu dia tertipu tu, tertipu. Tak boleh gitu. Maka umpama perkataan yang tersebut tadi tak perlu, tak ada guna, belajar tinggi-tinggi, banyak-banyakkan belajar. Ini perkataan ni asalnya terbit daripada perkataan orang yang dengki-dengki, orang yang ada iri hati, yang suka nak mengajakkan orang-orang awam, orang-orang kampung kepada kebebasan, yakni kepada mencari kebebasan dalam dunia, yang dunia ialah terlebih busuk daripada bangkai-bangkai. Perkataan sebegini rupa tak payah belajar banyak-banyak ni, marilah baik kita cari rezeki banyak-banyak, biar kita kaya raya, boleh ada rumah besar, boleh kereta besar, tak payahlah belajar banyak-banyak ni. Sibukkan diri kita berniaga dan lain-lain daripadanya, hak belajar tu yang kemudian. Ini semua adalah tipu helah manusia, yang mana mereka itu mengejar dunia, yang mana dunia terlebih busuk daripada bangkai-bangkai. Itu nasihat daripada pengarang kita. Nasihat dia. Dan dengan kebebasan dunia itulah apabila seseorang itu perolehi nikmat-nikmat dunia, terlopak-lopaklah dan tercengang-cenganglah kelakuannya. Sukanya dapat duit banyak, sukanya dengan kaya raya tadi tu, sehingga mengabaikan pengajian agama tadi, khasnya ilmu akidah. Mengabaikan, cukup dengan kemewahan dunia tadi, dia mengabaikan ilmu agama, khasnya ilmu usuluddin. Maka pada ketika itu takutlah
Akhirnya bahawa besar terkejut ni orang begini ni. Kena takut akibat akan datang apabila besar, apabila mati, besar terkejut dia. Dengan makna lihat azab-azab Allah. Apabila mati Allah buka hijab, tengok tempat dalam neraka, terkejutlah. Kerana apa? Kerana tidak betul iktikad mereka itu, ataupun sepanjang-panjang masa di dalam taklid yang dikhilafkan pada sahnya, padahal comelote rupa mereka itu yang tak disengka-sengka oleh orang yang bodoh-bodoh dengan keburukan pihak dalam bagi mereka itu. Apabila meninggal dunia, orang ni akan menyesal. Siapa? Orang mana? Orang yang hanya mengutamakan kerja dunia sehingga mengenepikan belajar agama ni. Orang ni bila mati terkejut besar dia. Sebab apa? Kerana di atas dunia dia hanya kejar dunia semata-mata. Ia tidak cari masa dia hak dalam 24 jam tu, tak cari masa walau dalam seminggu tu untuk ilmu. Sedangkan kita berada atas dunia ni untuk ibadat. Dia tukar. Hikmah Allah jadikan kita ni supaya beribadat, supaya kena Allah, liya'budun ay liya'rifun, supaya kita kena dia tu hikmah Allah jadikan kita. Tiba-tiba kita tukar hikmah Allah jadikan tadi, kemudian kita tukar dengan cari dunia. Satu hal dah cari dunia tu. Dalam kita kejar kemewahan dunia, masa-masa kita 24 jam tu tidak ada satu pun dalam diary kehidupan kita untuk ilmu. Na'udzubillah. Rugi. Nak buat ibadat mesti dengan ilmu. Nak solat duha mesti dengan ilmu. Nak solat itu ini, nak baca Quran, semuanya mesti terhenti di atas ilmu. Kemudian kalau tak belajar ilmu, buat-buat, maknanya turut-turut orang. Orang kata fadilah ni buat, Fatihahnya tak betul, contohnya, tak jadi. Mesti ilmu didahulukan. Bahkan kalau orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, terdapat satu hadis dhaif, tapi untuk kita sebagai pembakar, maknanya Nabi SAW bersabda kepada Abu Zar, beradanya di dalam satu majlis ilmu, walau tidak untuk beramal sekalipun. Belajar tu bukan untuk beramal sekalipun dengan ilmu tersebut, lebih baik daripada 1000 rakaat. Kita tak mampu nak buat 1000 rakaat. Hak tarawih pun cari. Mana di puncak alam ni hak buat 8. Kalau boleh hak qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, wal as, dan lain-lain daripada. Kalau boleh nak awal duha ke bawah je. Hak 20 tak pergi dulu lagi. Itulah ibadat kita. Nak ceritanya hak 1000 rakaat tu tak terdaya dah kita ni. Tapi Rabi'atul Adawiyah tiap-tiap hari, sehari semalam, 1000 rakaat ibadat solat sunat dia. Tu wali Allah. Kita sekarang ni dikatakan mustahil pada adat lah. Boleh 1000 rakaat sehari semalam. Lalu tu berada dalam majlis ilmu tu lebih baik daripada orang hak melakukan ibadat sunat 1000 rakaat. Orang ni buat 1000 rakaat. Kita duduk dalam majlis ilmu antara maghrib isyak, maghrib isyak, maghrib isyak.
ibadat kita lebih banyak pahala daripada orang yang buat ibadat 1000 rakaat solat sunat. Tu besar. Besar berada dalam majlis ilmu. Sebab tu tak boleh nak kata, dia tu belajar saja je tu. Ngaji je tu kuat tu. Baca Quran tak mana. Ibadat dia dengan belajar. Ibadat orang ni dengan kesungguhan dia mengaji. Tengok kita, belek kita, pegang kita dengan ilmu. Itu ibadat dia. Dan duduk dalam majlis ilmu itu sendiri lebih besar. Tu belajar ilmu tu besar. Tak terkira-kira dah. Sehingga Nabi SAW menyatakan berada dalam majlis ilmu tu taman-taman syurga. Tak ada kira-kira dalam taman-taman syurga. Tu ilmu. Habis itu.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. 5 minit lagi. Hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu tahu bahawasanya orang-orang yang mencela-celakan orang hak caci kepada membanyakkan modal itu, apa maksudnya? Iaitulah kepada berilmu dan beramal, belajar dan beramal. Orang yang cela kepada seseorang yang berilmu dan orang yang nak beramal ni, tak perlulah belajar banyak-banyak, tak perlulah beramal banyak-banyak. Contohnya, ini ni ialah orang-orang yang sesak, yakni orang-orang yang miskin, yakni miskin akhirat orang begini ni. Dan yang bodoh-bodoh kira jua orang ni orang tak pandai mikir akhirat ni, kata begini ni. Maka janganlah puak-puak kita nasihat daripada pengarang ni, janganlah kita jadi bodoh seumpama mereka itu juga. Walaupun kita tak dapat kebebasan dunia sekalipun, walaupun kita tak dapat kesenangan daripada dunia ini sekalipun, jangan kita terikut-ikut dengan budaya-budaya tersebut. Jangan kita ikut dengan acuhan-acuhan, termakan dengan bisikan-bisikan tersebut. Iaitulah mengejar dunia sehingga tidak sempat untuk kita belajar dan beramal. Jangan termakan dengan tipu daya itu, kata dia. Dan berusahalah kita kepada gergaji kayu, umpamanya yang telah diyakinkan halal kerjanya dan upahnya. Dengan maknanya khija tu khijalah di atas dunia ni. Kerana kita tak dapat tidak nak makan, nak minum, nak buat ibadat mesti melalui makan, minum, tenaganya. Maka bekerjalah dengan kerja hak diyakinkan halal, gajinya dan lain-lain. Jangan ambil yang orang. Bekerja tu bekerja, tapi padan-padan. Tapi jangan melampau sehingga luput hikmah dijadikan kita sebagai manusia ataupun jin tadi. Jin pun untuk beribadat dijadikan. Maka jangan terluput daripada hikmah Allah jadikan manusia tu untuk ibadat, sehingga kita kejar perkara-perkara tersebut sehingga tak sempat. Kadang-kadang tukar sepatutnya untuk belajar, oleh kerana ada projek-projek tertentu kita tukar. Maka ini merupakan salah satu daripada tipu daya daripada syaitan. Maka untuk ilmu tu kena ada dalam diary hidup kita. Jangan kita sesekali lupa benda tu. Walaupun kita sibuk, sebagaimana kita sibuk pun, apa pun sibuk kita, biar ada dalam diary hidup tu. Jangan sombong dengan ilmu. Biar ada dalam diary hidup masa paling-paling tidak di tiap-tiap maghrib isyak tu untuk ilmu masa kita. Biarlah tengah hari itu kita cari rezeki, kita cari wang ringgit untuk makan, minum dan lain-lain daripadanya. Tapi biar ada dalam satu-satu masa kita hari-hari itu untuk ilmu, untuk amal, untuk belajar, untuk kenal Allah, untuk maknanya charge iman kita dan lain-lain daripadanya. Bekerja tu, bekerjalah. Tapi jangan lalai daripada luputnya hikmah Allah jadikan kita tadi. Pendeknya, tidaklah cela kepada yang pandai apa-apa pekerjaan itu. Kesimpulannya, tidak tercela. Kita bekerja itu bukan suatu benda yang dicela, melainkan orang-orang yang tak pandai sahaja yang akan jadi cela. Bekerja itu bukan dicela, tetapi dicela apabila tak pandai tu. Tak pandai menguruh masa tadi. Hak nak cari wang ringgit tu kena carilah, nak makan, nak minum. Anak isteri kita ada. Cuma sehingga lalai terus.
Tak ada terus dalam umur masa hidup seharian 24 jam kita tu untuk Allah, untuk Rasul. Tak ada sedikit pun. Luputlah hikmah Allah jadikan kita tadi. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.